Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ni kita dikejutkan dengan seorang hamba Allah yang menyebutkan, yang menyatakan bahawa dia nak murtad. Dia nak murtad. Tuan-tuan, satu benda yang saya nak kongsi dengan para penonton semua, soal akidah ni bukan soal main-main. Bukan soal dia macam pakai baju boleh buka, tukar baju lain. Bukan soal itu. Akidah ini adalah perkara yang boleh membawa kita sampai ke syurga nanti ataupun dilempar ke neraka. Wal'ayazubillah. Dua pesanan yang saya nak kongsikan. Pertama sekali ialah dalam hidup jangan pernah sibuk nak mencari reda manusia. Dalam keadaan Allah murka, Allah benci dan Allah marah dengan perbuatan kita itu, walaupun manusia suka, manusia redha. Dalam hadis, sebahagian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada menyebutkan wa manil tamasa ridha an-nas bi sakhatillah wakalahu Allahu ilan nas. Sesiapa yang mencari redha manusia dalam keadaan Allah murka pada dia, dia cari redha manusia, dia nak manusia redha dengan dia, manusia suka dengan dia, walaupun yang dia buat tu Allah marah, Allah murka dengan apa yang dia buat, maka kata Nabi, wakalahu Allahu ilan nas, Allah akan menyerahkan dia kepada manusia. Apa makna Allah serahkan dia pada manusia? Syekh Mubarakfuri rahimahullah ada menyebutkan, maksud Allah menyerahkan manusia itu kepada manusia lain adalah Allah membiarkan manusia menguasainya, menzalimi dia, menyakiti dia ataupun mengkhianati dia. Jangan sampai kita jadi orang yang sanggup membiarkan Allah murka pada kita demi nak mencari redha manusia. Yang kedua, soal akidah ni bukan soal main-main. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya Allah haramkan syurga kepadanya. Siapa? Orang yang mensyirikkan, mempersekutukan Allah dengan yang lain, dan tempat kembalinya ialah neraka. Surah Al-Ma'idah ayat 72. Justru saya menyeru kepada kawan-kawan semua, jom saksikan perkongsian saya berkaitan tentang golongan manusia yang engkar, yang padahal nabi-nabi, pendakwah, orang dah ingatkan dah, orang dah nasihatkan dah, degil, keras kepala batu, itu kapla batu juga ada duduk tau, keras kepala sangat, tak nak insaf, tak nak berubah, tak nak kembali pada Allah Ta'ala. Tengok apa jadi, bertukar jadi kera, tak ada keturunan. Siapakah golongan yang dimaksudkan itu, yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jemput tonton video ini sampai habis. Moga ia menginsafkan kita dan mengingatkan kita bahawa kita hidup di dunia ini, Allah sentiasa menilai apa yang kita lakukan dan apa yang terlintas di hati kita. Manusia menjadi kera ataupun manusia jadi kera. Dia kalau orang tanya, ustaz apa beza monyet dengan kera? Monyet dengan kera ni ada beza rupanya. Monyet dengan kera ni ada beza. Patutlah dalam kita orang Melayu ni dia ada banyak peribahasa pesanan orang tua-tua, tapi banyak juga yang berkait dengan kera. Umpama kera mendapat bunga bagaikan kera kena belacan, kera di hutan disusukan anak, di rumah dibiar mati kelaparan. Kan? Apa lagi? Kera sumbang. Dia kera ni dia banyak perumpamaan orang tua-tua kita dulu bagi nak menunjukkan sesuatu maksud yang berlaku. Okey, jadi kisah dalam Quran ni pun ada juga cerita pasal kera ni. Jadi untuk nak bagi sedap lagi perjalanan cerita yang saya nak bawakan pada para penonton semua, saya mengajak untuk sama-sama nanti tuan-tuan boleh tengok dalam Quran surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 163 sampai 166. Surah Al-A'raf
Al-A'raf 163 sampai 166. Kalau tanya surah Al-A'raf tu surah yang ke berapa? Surah yang ke-7. Surah yang ke-7. Kan semua surah dalam Quran ada 114. Ini surah yang ke-7. Bermula daripada ayat 163 sampai ayat 166. Okey. Saya nak jawab salam dulu pada semua kawan-kawan yang baru masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang menonton, pada semua yang share. Terima kasih ya. Ramai bagi salam. Rasa salah pula tak jawab yang komen-komen salam tu ya. Okey, mari kita baca sama-sama. Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita. Okey, saya akan bawakan, maknanya saya akan terjemahkan dalam bentuk kisah, dalam bentuk cerita. Al-kisahnya bermula apabila ada suatu kawasan di persisiran laut ataupun kawasan di persisiran pantai, yang mana hidup di kawasan tersebut dekat dengan laut tu golongan ataupun satu kelompok daripada kelompok Bani Israel yang mereka hidup dekat pesisiran pantai atau rumah mereka dekat dengan laut, yang mana aktiviti harian mereka ialah menangkap ikan. Okey, maknanya dia punya sumber pendapatan dia ataupun dia punya kerja kebanyakan daripada mereka yang duduk di tepi pantai, di tepi laut ni, daripada kaum Bani Israel ini, mereka adalah kerja tangkap ikan. Okey. Jadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada ketika itu syariat Nabi Musa alaihi salam. Ingat, ini syariat Nabi Musa alaihi salam. Yang mana dalam syariat Nabi Musa alaihi salam, hari-hari lain dibenarkan untuk bekerja, dibenarkan untuk nak keluar dengan urusan-urusan harian macam biasa. Tetapi kecuali hari Sabtu saja, yang mana hari Sabtu itu adalah hari di mana kena beribadah. Tak boleh nak pancing ikan, tak boleh nak tangkap ikan pada hari Sabtu. Sabtu saja. Maknanya dikhususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabtu. Okey, ini cerita kaum Bani Israel ya. Habis tu Ustaz, terkejut pula. Rupanya hari Sabtu ni kena hari beribadah, bukan hari Jumaat. Dah, ni cerita syariat Nabi Musa alaihi salam. Macam kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita hari Jumaat, hari di mana kita baca surah Kahfi, salawat, ada yang baca Yasin dengan khutbah Jumaat, apalagi bersedekah. Itu kan hari kita mengimarahkan dengan ibadah yang
lebih daripada hari-hari biasa. Hari biasa pun ibadah, tapi dia lebih lagi. Tapi bagi Bani Israel yang di zaman Nabi Musa AS ini, syariatnya ialah hari Sabtu. Hari Sabtu tak boleh nak tangkap ikan apa semua, kecuali mereka kena beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkin ada orang tanya, Ustaz, pasal apa nama-nama tu ada hari-hari dia? Hari-hari tu ada nama dia. Contoh hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, kan? Dia sebenarnya, kalau anda perasan, bagi kawan-kawan penonton yang biasa belajar bahasa Arab, anak-anak yang sedang PDPR belajar bahasa Arab di rumah tu, bolehlah mak tu belajar. Dia kan bahasa Arab ni kan, sebutan hari-hari itu nombor bahasa Arab. Ahad, wahid, 1. Isnain, 2. Isnain, 2. Salasa, 3. Selasa, 3. Rabu, Rabu tu dapat datang kalau kataan Arba'ah, 4. Rabu, Arba'ah. Hari Khamis, 5. Khamis, 5. Jumaat, tu beza pula. Pasal apa dia tak ada apa di khamsah, sitah. Hari sitah tak ada pula. Kenapa dia punya Jumaat? Baik, Jumaat datang daripada perkataan jama'ah, hari berhimpun. Hari berhimpun untuk melaksanakan solat fardu Jumaat maupun hari tersebut bagi kita umat Nabi Muhammad SAW untuk beribadah. Okey, kemudian lepas Jumaat apa? Sabtu. Okey, Sabtu ini, Sabt itu maksudnya, ataupun Sabtun maknanya rehat. Sin bata, itu maknanya rehat. Rehat macam mana? Kalau tuan-tuan biasa baca dalam Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna naumakum subata, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kamu itu sebagai rehat. Jadi maknanya hari Sabtu tu hari rehat. Rehat daripada urusan yang kebiasaan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus bagi Nabi Musa punya umat ini ataupun syariat Nabi Musa alaihissalam. Tapi sayang hari Sabtu tu disuruh untuk beribadah, tapi puak-puak Bani Israel yang duduk tepi laut ni, mereka telah melanggar arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agak benda tu dah lama kena patuh. Datang satu keadaan di mana dah jemu dah kot, dah pandang remeh dah, malah Sabtu rugilah. Kalau boleh hari-hari mau kerja, mau jana income, ada Sabtu mau ibadah pula, tak payahlah. Kita ni lah cari makan jugalah, kita kerja jugalah. Jadi mereka memandang rendah, meremehkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai ada yang lebih teruk, pada hari Sabtu itu mereka melakukan dosa pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan maksiat. Jadi tuan-tuan, yang sedapnya lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan, ni yang sedap ni, Allah takdirkan pula hari Sabtu tu ikan punya banyak ikan hari Sabtu. Hari di mana tak boleh nak mancing ikan tu, tak boleh nak tangkap ikan tu, hari tu punya banyaklah ikan. Ada setengah ulama kata sampai tahap boleh nampak mata ni. Bukan kata ikan tu dia berenang kot dalam-dalam kot dasar-dasar, dak. Nampak punya banyak. Orang kena kata berenyut. Berenyut nampak punya ikan. Punya geram. Ikan punya banyak nak tangkap tak boleh. Ikan punya banyak nak tangkap tak boleh. Dia geram lah. Maka akhirnya ada di kalangan mereka tangkap juga. Ada yang cerdik sikit, dia pasang pukat hari Jumaat malam. Hari Sabtu kan tak boleh tangkap ikan. Dia pasang pukat hari Jumaat malam. Dia ambil ikan-ikan tu hari Ahad. Jadi dia boleh jadikan dalil. Dia kata apa? Dia dihujah lah, dia kata, saya tak tangkap ikan hari Sabtu. Padahal perbuatan tu dia nak menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu dia. Jadi bayangkanlah ya para penonton yang saya muliakan, ini membuatkan Allah Subhanahu wa ta'ala marah, Allah murka kepada puak-puak Bani Israel yang duduk tepi laut ni. Apabila mereka melanggar arahan Allah, maka Allah pada waktu tu Allah belum lagi datangkan azab. Pada macam kita biasa dengar kisah kan,
Biasa umat dulu buat satu kelakuan tak senonoh, sekali datang azab. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tangguhkan dulu, Allah tidak datangkan lagi apa bentuk azab sekalipun pada mereka ini dengan dengan apa yang pelanggaran yang mereka lakukan ini, sebab ada di kalangan mereka itu yang fasik. Apa makna fasik? Iaitu orang yang selalu buat dosa dan dia melazimi dosa. Orang fasik ni orang yang selalu buat dosa dan melazimi dosa. Peringat ke, dengar ceramah ke, orang pesan ke, tegur ke, nasihat, tak ada, dia tak makan saman. Dia berterusan, dia maintain. Covid tak Covid, buruk perangai, tak senonoh, maksiat, kasih jalan. Dia jalan saja. Mana bencana datang pun dia tak ada nak insafnya. Itu orang fasik. Maka kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, akibat daripada pelanggaran itu, maka muncullah golongan pendakwah. Bukan Nabi, pendakwah. Yang mana pendakwah-pendakwah ini mereka datang untuk nak mengingatkan, nak menasihatkan, nak menegur, nak bagi tahu kepada semua orang-orang Bani Israel yang melanggar syariat ataupun melanggar arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita ada Datuk Rosli pun ada menonton. Terima kasih Datuk sudi menonton. Ini kita raikan yang paling penting sekali, yang bagi saya terhutang budi sangatlah dengan Datuk Rosli, kerana banyak memberikan laluan kepada saya dan asatizah yang lain juga untuk bersama-sama dengan para penonton semua dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Terima kasih Datuk sudi menonton perkongsian saya pagi ini. Baik, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bayangkanlah bila Allah Subhanahu Wa Taala datangkan pula golongan pendakwah menasihatkan mereka ini, menasihatkan puak-puak yang dia panggil apa, puak-puak yang tak senonoh ni. Orang kata jangan duk tangkap ikan, nak juga dia langgar perintah Allah Ta'ala ini. Mereka datang menasihat, dakwah, pesankan janganlah buat begini, jangan tinggalkanlah perangai macam ni semua. Tapi akhirnya mereka tak peduli. Sebab itulah kata para alim ulama, ataupun kalau dalam ayat Quran yang saya bacakan tadi pun, ada tiga golongan yang berlaku dalam cerita ini. Pertama sekali, golongan yang langgar arahan Allah. Dia langgar arahan Allah, tu yang pertama. Dia tak peduli Sabtu tak Sabtu, dia nak tangkap ikan juga, tu yang pertama. Golongan yang kedua dipanggil golongan yang berdiam diri, dan dia tak langgar perintah Allah, tapi dia diam. Dia nampak kawan dia buat maksiat, dia nampak kawan dia buat jahat, tapi dia diam je lah. Kang cakap lebih-lebih payah pula, diam je lah, biarlah dia orang tu kan, nanti dia orang kenal lah tu azab tu. Dia diam saja. Dan dalam masa yang sama, ada golongan yang ketiga. Siapa? Menegur kumpulan maksiat. Orang yang nak pendakwah ni lah, yang nak menegur yang melakukan maksiat-maksiat tadi tu semua. Maka ada tiga golongan. Tapi yang sedihnya kawan-kawan yang saya muliakan semua, golongan yang kedua ni yang sedih. Golongan yang pertama tu, yang langgar arahan Allah tu, kita tahu dah cerita dia. Tapi golongan yang kedua ni berdiam ketika di hadapan ada maksiat sedang berlangsung, sedang berlaku. Dia boleh senyap, dia tak tegur, malah dia boleh perli, dia boleh sindir pada puak-puak pendakwah ini pula. Tak payahlah nak sibuk-sibuk hal puak-puak tu, biar je lah, nanti dia orang kenal lah tu azab tu. Macam tu pula, seolah-olah tidak ada rasa sensitif. Sebab itu kita dalam mencegah kemungkaran, sama ada kemungkaran tu dicegah dengan lidah, dengan tangan, ataupun dengan apa lagi, paling-paling serendah-rendah, selemah-lemah iman pun ni benci dengan hati. Ni hati pun tak benci, tangan pun tak ubah, lidah pun tak boleh nak ubah. Susah tuan-tuan. Sebab itu dakwah ini perlu dilaksanakan, kerana kita takut sekali datang bencana itu dia akan meliputi semua. Wal'ayazubillah. Kata Syekh Saleh Abdul Fattah Al-Khalidi, seorang ulama tafsir dari Jordan, beliau menyebutkan sifat manusia macam ni adalah sifat yang akan senantiasa berulang-ulang dalam zaman, ataupun sepanjang zaman
akan berlaku golongan macam ni, akan ada di setiap zaman. Yang mana melihat kemungkaran, dia diam saja, tak mau nak cakap, tak mau nak tegur, tak mau nak betulkan. Pun ada, senantiasa ada. Maka sebab itulah kawan-kawan yang saya muliakan, akhirnya sampailah ke kemuncaknya apabila keingkaran itu masih berlarutan, masih berterusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka apa? Ini ayatnya. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kata Allah, maka setelah mereka berlaku sombong, takabur, tidak mengambil endah peringatan Allah, arahan Allah dan juga arahan dakwah daripada pendakwah-pendakwah ni semua, kepada apa yang telah dilarang kepada mereka, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Jadilah kamu kera yang hina. Allahu Akbar. Dahlah jadi kera, hina pula tu. Ada persoalan, orang bertanya, habis tu Ustaz, puak-puak Bani Israel yang duduk tepi laut, yang bertukar, Allah Ta'ala tukarkan rupa mereka menjadi kera ini, adakah mereka pada waktu itu berketurunan? Ada keturunan ke apa? Macam teori Darwin ke apa? Dia kata manusia ni daripada beruk monyet ke apa kan? Tidak. Saya nak sebutkan dalam kesempatan ini, kata Syekh Salah, kata beliau, kera-kera yang asalnya manusia daripada sebahagian ataupun daripada sekelompok Bani Israel ini, yang ditukarkan rupa paras mereka jadi kera ini, yang asalnya orang tukar jadi kera, mereka tidak meninggalkan keturunan. Dia tak ada keturunan. Maknanya kalau dalam rumah tu, yang jahat tu bapa, yang ingkar tu bapa, yang langgar perintah Allah tu bapa saja yang jadi kera. Anak, isteri dan yang lain-lain tidak. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan faham tak cerita ni? Faham tak? Dia tak ada keturunan. Dia jadi kera, lepas tu dia kahwin pula jadi kera. Dah. Dia habis setakat pelaku keingkaran tu saja yang jadi kera dan dia tidak berketurunan. Tu cerita dia. Sebab itulah kawan-kawan yang saya muliakan Allah semua, yang saya muliakan semua, mari sama-sama kita jadilah golongan yang senantiasa beringat kepada segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga kesimpulan daripada apa yang saya kongsikan ini. Pertama sekali kawan-kawan yang saya muliakan, hidup adalah ujian. Itu yang pertama. Hidup adalah ujian. Kenapa saya katakan hidup adalah ujian? Ingat, dalam setiap apa bentuk kurniaan yang Allah berikan pada kita, semuanya itu adanya padanya ujian. Nabi Adam alaihissalam, Allah kurniakan, Allah berikan nikmat syurga pada Nabi Adam dan Hawa, duduk dalam syurga. Tapi dalam masa yang sama, ada benda yang Allah Ta'ala letakkan sebagai panduan ataupun peringatan. Jangan dekati pokok ini. La taqrabu hazihi syajarah. Jangan pergi dekat pokok itu. Walaupun pokok tersebut Allah Ta'ala tidak nyatakan kenapa tak boleh pergi dekat, racun ke, bahaya ke, ada tebuan ke apa. Tidak. Cukup sekadar, tak payah nak banyak tanya. Kalau Allah kata jangan buat, jangan dekat, jangan kau hampir, jangan kau mengusik apa-apa sekalipun, jangan buat. Jangan buat. Itu adalah ujian dalam bentuk syariat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rimahlah kami nak kena orang perempuan kena pakai tudung pula, panas lah tengah hari, panas. Tak. Jangan duk banyak tanya. Allah dah syariatkan wanita, laki-laki tutup aurat. Itu ujian tu, nak menilai sejauh mana taatnya kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah jangan jadi manusia yang diam terhadap maksiat. Jangan jadi manusia yang diam terhadap maksiat. Nampak anak dara kita dah besar, dah dewasa, tak tutup aurat lagi, kita diam. Kita senyap saja sebagai bapa. Ingat,
Kisah yang kita bacakan ini cukup menginsafkan kita. Jangan diam terhadap maksiat yang berlaku. Mesti tegur, mesti cegah. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya ialah jom kita jadi orang yang menyeru ke arah kebaikan. Jadi pendakwah. Pendakwah ini tak semestinya jadi ustaz. Pendakwah ini tak semestinya jadi apa? Jadi ustaz. Kena pakai lebay atas kepala dulu, kena ada janggut semita dulu, nak kena ada biji tasbih di tangan dulu, nak kena belajar di Universiti Al-Azhar dulu. Tidak semestinya. Menjadi seorang pendakwah ini mesti berpegang pada prinsip apa? Sebagai seorang pendakwah, membimbing bukan membimbangkan, menganjur bukan menghancurkan, menyedarkan bukan menidurkan. Dakwah kalian akan lebih berkualiti apabila kita dan kita semua tabah menghadapi ujian, bukan tambah meminta pujian. Sabar melewati rintangan, bukan gusar menghadapi tentangan. Mewujudkan amalan nyata, bukan sekadar menabur kata-kata. Menuntun sasaran dakwah kita, bukan sekadar menuntun gelagat mereka. Mudah-mudahan peringatan itu mengingatkan diri saya juga dan semua rakan-rakan penonton, follower yang saya sayangi semua. Moga Allah pelihara kita dan Allah jadikan kita senantiasa watawasau bil haqq watawasau bis sabr, iaitu saling berpesan-pesan dengan kebenaran dan saling berpesan-pesan dengan kesabaran. Daripada saya, Ustaz Ilyas Ismail, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.